ni jangan dulu-dulu lah. Sekali kita ni seorang tadi kan tak ada. Tadi malu nak pesan ni. Jadi pun tak ada lomba. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ha? Betul. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammi bil khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah seluruh ahli jawatan kuasa program pada pagi ini, seterusnya ibu-ibu rahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab dan kita niatkan untuk kita hadiahkan pahala bacaan Ummul Kitab kita. Yang pertama buat Nabi kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita akan baca suratul Baqarah ayat yang ke-238.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Sebab itu kata ulama, iman adalah kunci kepada kita untuk kita masuk ke dalam syurga. Nah, sebab tu orang yang ada iman, walaupun dia banyak maksiat, dia tak sempat bertaubat, maka dia akan diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, barulah dia dimasukkan ke dalam syurga. Manakala Islam pula, kata ulama, Islam adalah penyelamat kepada kita daripada dimasukkan ke dalam neraka. Sebab tu Islam ni dia berbentuk ibadat. Maknanya orang yang ada iman tapi tak ada Islam, esok di hari akhirat dia akan diazab oleh Allah. Dia akan diazab oleh Allah, dan selepas itu barulah dimasukkan dalam syurga. Sebab tu kita hidup atas dunia ni kena jaga. Kena jaga tauhid kita, kena jaga akidah kita. Sebab tu bukan semua ilmu yang wajib kita kena belajar, tapi ilmu yang wajib kita kena belajar ada 3 iaitulah ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. 3 ilmu ni wajib kena belajar. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, tidak sah amal ibadah seseorang selagi mana tidak mengenal Tuhan yang disembah. Tak sah amal ibadat kita. Sebab tu jangan kita tak main mengaji. Ada setengah orang dia syok pergi duduk dengar ceramah, dengar forum dan sebagainya, tapi kuliah dia tak pergi. Kuliah dia tak main dengar pun, kuliah dia tak mau main mengaji. Sebab ceramah dengan forum ni, kata ulama, dia untuk nak cas bateri. Nak cas bateri lah. Agak bateri kita malap nak habis lah. Pergi dengar ceramah, kena betul balik ni. Macam kita dengar ceramah Isra' wal Mi'raj, cerita bagaimana orang akan diazab oleh Allah, orang yang tak semayang, yang menghantukkan kepalanya di batu sampai pecah, kemudian elok balik, hantuk balik sampai pecah. Malaikat Jibril kata, inilah umat kamu wahai Muhammad yang hidup atas dunia dulu, mereka berat untuk sujud kepada Allah, malas nak semayang. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj tak cerita pun tentang macam mana nak semayang bagi betul. Cerita tak macam mana nak semayang bagi betul? Tak ada. Ni bagi ni, kalau tanya seorang-seorang ada berapa perkara membatalkan wudu, Geng duduk depan kata, aku tu dia segan nak duduk depan. Aku baru minggu ni baru nak main duduk depan, bertanya dah aku pakai doa apa. Kalau aku main duduk ke belakang. Kan? Tak pun siap usul tepi tu jangan pergi main lah. Haram sungguh. Ada berapa perkara yang membatalkan wudu? Kita cek balik pagi ni. Perkara yang membatalkan wudu. Sebab ada orang bila dia tak tahu perkara-perkara yang membatalkan wudu, gaya dia nak semayang, takbir tengok-tengok, loh kaki kena tik cicak, pergi ambil semayang lain. Gaya nak pakai ketelekor, tengok loh bijak tik cicak pula, tak mana tu dah, pergi ambil semayang lain. Dia pergi mayang di masjid tu, duk jambik yang mayang sampai bil rayak masjid tu naik kerana dia. Kalau kena dah je batal dah ayat semayang, tak bunyi dah, bunyi pelan. Ada hajat batal tak? Dia bunyi gitu. Batal tak batal? Tak batal. Tu dia, baru pagi ni baru tahu. Selama ni kami duk buat lagu tu tak? Okey, kita cek balik lah. Kita perbetul balik semayang kita, wuduk kita. Ada berapa perkara yang membatalkan wuduk? Ada
Hati-hati. Ada 5. Aku dah kata dah. Nak jawab 6 tu kata nasib baik ya. Aku sipi-sipi ya. Ada 5. Ada 5. Yang pertama, okey, ada 5. Yang pertama, saya bekas ketua jurulatih kem latihan khidmat negara. Saya duduk 4 tahun dalam kem. Saya tanya anak-anak kita dapat SPM 15A, 17A. Ada berapa perkara yang membatalkan wuduk? Dia jawab 5 elok dah. Nombor 1, dia tulis keluar salah satu daripada lubang kubur. Saya kata keluar salah satu daripada lubang kubur, kalau tak hantu raya je buat. Yang pertama apa dia? Keluar salah satu daripada 2 jalan, sama ada kubul ataupun dubur. Sebab tu dalam bab fiqh, kalau kita rasa syak, syak ni 50-50, boleh pakai tak dalam fiqh? Boleh pakai. Contoh ada tak, aku ni ada ayat semayang je tau, tapi aku rasa aku tak kentut lagi. Boleh tak? Apa ayat semayang tu boleh guna tak? Boleh guna dalam bab fiqh. Syak sama, syak boleh. Dia ragu-ragu, dia boleh guna. Dia kata aku ni kentut tapi aku rasa tak kentut lagi. Boleh guna tak? Boleh. Sebab ada sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, aku ni duk rasa macam terkentut tadi ni. Lepas tu Rasulullah tanya, ada bau? Sahabat kata tak ada. Tak ada, kata Nabi kata boleh guna. Tapi seeloknya ambil lain. Nak abang kata dalam fiqh kalau ragu-ragu boleh guna tak? Boleh guna. Tapi dalam tauhid orang tanya dia, hang beriman lagi? Dia kata nak kena tanya ustaz tu. Ada mai ajak kami tu baru tahu kita beriman ke tak. Confirm dia tak beriman. Sebab iman dia tak boleh ragu-ragu. Dia kena yakin, dia kena jazam. Dia kena yakin sungguh-sungguh, 100%. Dia tak boleh syak 50-50, tak boleh. Waham tak boleh. Waham ni dia yakin 70-30 lagi tak yakin. Makna kata tak boleh. Dia kena 100%. Kemudian yang kedua, perkara yang membatalkan wuduk yang kedua, tidur yang tidak tetap papan punggung. Dia tidur dalam keadaan mengiring. Dia ada semayang, dia tak, aku nak tunggu maghrib ke, nak tunggu Aisyah, dia pergi mengiring, dia tidur. Kemudian terlelap walaupun seketika, batal tak wuduk dia? Batal wuduk dia. Tapi kalau kita duduk macam lah ni, kita duduk bersila, cuba try kentut tu, ambil lajak pun tak apa. Taubat tak keluar. Kecuali kalau dia mengiring saja. Dia tengah duduk terang tu dia mengiring, kita boleh cerai. Kawan sebelah kata haram tu. Kan? Tapi kalau dia tidur dalam keadaan duduk tetap papan punggung, dia jaga-jaga, tengok-tengok, dia duduk mengiring, batal tak wuduk dia? Batal. Tapi kalau dia tidur macam duduk tetap papan punggung, dia jaga-jaga tetap papan punggung juga, lama mana lah? 3 hari lah. Punya letih jaga-jaga tu dah loh. Kan? Batal tak wuduk dia? Tak batal. Walaupun orang main abang dah ni, mak tadi cik tengok mak tidur tengah duduk bersila tu. Lepas tu cik tengok mak jalan pergi dapur apa mak, lepas tu mak main duduk tidur macam tu balik. Batal tak? Tak batal. Sebab dia jaga dia duduk macam tu juga. Walaupun orang main cerita macam-macam, mak tidur tadi tunging buyung lah. Kan? Seronok apa tak tahu, mimpi apa tak tahu. Kan? Tapi dia jaga duduk macam tu juga, maka tak batal wuduk dia. Walaupun orang main abak kat kita. Yang ketiga, sentuh kemaluan anak Adam dengan tapak tangan yang tidak berlapik. Saya duk faham kata tapak tangan berlapik pun batal tak? Yang tak berlapik tapak tangan. Contohnya aksiden kan.
Putih. Hak patung tu jatuh atas jalan. Dia ingat datang apa, pegang-pegang tu, loh hak orang. Dia ada semayang, batal tak? Batal lah. Tapi kalau dia pergi pegang hak lembu ke, hak lembu ke, hak kucing ke, dia pergi pegang, batal tak? Sebab ada orang dia jenis suka pergi duk pegang hak binatang. Lembu tengok dah daripada jauh marah. Kan? Batal tak? Batal tak? Apa ya dah? Batal tak? Tak batal. Sebab lembu dia kemaluan anak Adam ke? Bukan dia. Nah, kalau kita terpegang basuh, tak batal ya sembahyang. Kemudian berapa dah? 3. Yang keempat, sentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram, yang tidak berlapik. Yang bukan mahram, yang dibolehkan berkahwin. Batal tak? Batal. Nah, tak berlapik. Kemudian yang kelima, ya. Laki perempuan? Perempuan tak? Perempuan tak? Sebab dia perempuan. Laki dan bukan mahram, yang tidak bukan mahram. Maksudnya betul tu. Tu baru saya ni lah saya boleh tengok lagi. Aurat memang kena jaga. Tapi kalau sentuh kulit tu, kalau perempuan sama perempuan tu, tak apa, nanti saya tanya link guru saya tengok. Nak? Tu confuse tak apa. Tapi kalau aurat tak boleh saya. Aurat memang tak boleh. Dia kena tutup sekalian badan. Kecuali kalau duduk satu bilik dengan dia dibolehkan buka setakat yang dibolehkan sahaja. Ya? Contohnya kalau kita kerja dengan dia, kalau kita basuh pinggan, boleh buka setakat ni ya. Sebab kita nak basuh pinggan kerja kita macam tu. Kalau wuduk ni, kalau tengok yang tu, apa kita cek balik tengok. Kemudian yang kelima, pitam ataupun gila. Pitam ataupun gila. Lain pada tu, batal tak wuduk? Batal tak? Kena najis batal tak? Jangan duk balolak dah. Kan? Ni kena kita ayam orang batal ayat mayang pendek lain pula. Tak pergi bijak ayat kencing cucu batal ayat mayang, tak batal. Basuh je. Basuh je. Kecuali kalau pergi duk basuh najis cucu kita tu tak berlapik, memang batal semua lah. Sebab dia kemaluan anak Adam. Dengan tapak tangan. Kemudian dalam semayang pula, ni kita cek balik dalam semayang pula. Sebab kita nak masuk Ramadan dah ni. Nak masuk Ramadan, kita nak semayang tarawih. Nak semayang tarawih, kemudian nak kena baca bagi betul dalam semayang kita. Apa gunanya? Sebab tu Nabi kata, wahai Abu Dhar, kamu mempelajari satu ayat daripada kalamullah, maka lebih afdal daripada kamu sembahyang sunat 100 rakaat. Belajar satu ayat daripada kalamullah lebih afdal daripada kita sembahyang sunat 100 rakaat. Kemudian Nabi kata, wahai Abu Dhar, kamu berpagi-pagi menuntut satu bab daripada ilmu Allah, maka lebih afdal daripada kamu sembahyang sunat 1000 rakaat. Kita mai pagi ni belajar satu bab daripada ilmu Allah. Nabi kata lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Maksud dia apa dia? Kalau kita sembahyang 1000 rakaat pun dalam keadaan tidak ada ilmu, amalan kita Allah Ta'ala terima tak? Tak terima. Hak ni yang kita takut. Mai bulan Ramadan tarawih tiap-tiap malam mengaji tak pun. Kemas mayang pun tak. Hebat tu. Tiap-tiap tahun 23 rakaat tak pernah miss. Kecuali tahun lepas lah. Tahun lepas sebab tak boleh mai. Tu yang cucu masuk dalam kain Tok Wan. Tahun lepas kira kenangan manis lah. Cucu masuk kain Tok Wan, berhenti terus. Kan? 20 rakaat, 23 rakaat buat, tapi dalam keadaan tidak ada ilmu. Sebab tu dalam semayang ada beberapa tempat yang kena baca bagi betul. Sebab dia adalah rukun qauli.
Rukun qauli ada berapa? Pula dah ditanya pula dah. Ada berapa rukun qauli? Ada hati-hati. Ada 5. Nasib baik. Lepas nasib baik tadi nak jawab ni. Ada 5. Yang pertama apa dia? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni lah yang kita kadang-kadang sebut tak betul. Kita sebut Allahu Akbar, Akbar. Dia yang betul alif fathah kaf sukun dia keluar angin. Sebab dia huruf mahmus. Huruf mahmus ada berapa? Ada 10. Fahassuhu syakhsun sakata. Tu semua tu kena keluar angin. Contohnya bis. Ba kasrah sin sukun bis keluar angin. Mukh mim dhamma kha sukun. Mukh. Kemudian apa lagi? Mus. Mim dhamma sin sukun mus. Itu semua kena keluar angin. Allahu Akbar, Akbar. Allahu Akbar. Dia bukan Allahu Akbar. Dia tahu apa ni takbir macam Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Dia bukan kebar. Dia Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Dia kena keluar angin. Akbar. Kemudian yang kedua kena baca bagi betul, membaca suratul Fatihah. Surah Fatihah kena baca bagi betul. Sebab tu tok guru suruh baca Fatihah bagi betul. Dan dalam suratul Fatihah tak ada dengung. Dalam surah Fatihah cuba cari ada tak dengung? Tak ada. Tiba-tiba main masjid kita, Tok Imam jadi dia baca Fatihah dengung. Dia baca Na'amta alaihim. Makmum duduk belakang buat isyarat dulu. Kawan sebelah ni buat apa? Usul Tok Imam, Tok luar. Pasal apa? Pasal dalam suratul Fatihah ada dengung tak? Tak ada dengung. Jangan pergi duduk tambah-tambah pula. Nun mati bertemu dengan ain, hukum dia izhar. Tak ada dengung. Dia bukan ifraq, izhar. Sebab tu kena baca, kena belajar betul-betul. Siratal ladzi zal, bukan siratal lazi. Ada orang baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bukan Bismillah. Sebab ada yang jadi tu imam. Ada cerita bila saya pergi ngajar di tempat tu, dia tu imam kami ustaz, dia baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dengar sedap. Bismillah. Dia yang betul Bismillahirrahmanirrahim. Dan suratul Fatihah tolong baca bagi elok. Sebab kita semayang ni kita bercakap-cakap dengan Allah. Yang kita kalut nak pergi mana? Baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Semua dia berhenti pendek belakang. Dia yang betul tu hukum dia apa dia? Hak ujung-ujung tu. Mad arid li sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Mad arid li sukun, paling pendek 2 harakat. Pertengahan 4. Paling panjang 6. Tapi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tu dia. Lama mana lah daripada dulu ustaz ni. Allahu akbar. Tu yang kita doakan semayang kita ni, Allah Taala. Kita ni duk buat maksiat lagi pasal apa? Pasal semayang kita tak betul. Tak betul tak apa. Janji mengaji. Ni masalah tak mengaji. Kelas tajwid tak mau pergi, dia takut gan. Tuan-tuan nak mengaji baca tak betul, dia orang tegur. Lah orang tegur lah tak apa. Ni duk rasa betul sendiri.
Orang baca lagu lain, dia baca lagu lain. Nah, okey. Kemudian kena baca elok. Bismillahirrahmanirrahim. Alham bukan alham. Alham, alham. Dia alham. Alif lam qamariyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tapi kita orang Kedah Maliki ma tu dia buka sikit lah. Maliki yaumiddin. Sebab tu kata ulama fiqh, nak baca dalam semayang jangan baca secara berbisik. Kita banyak baca style bisik. Tu yang cucu umur 4 tahun pergi duduk mangkuk, pergi duduk depan tu, duduk langu tengok. Rupanya tu baca style ulang senduk. Baca letak apa kan? Baca elok. Sebab ulama kata kalau baca cara berbisik tu lari tak makhraj huruf? Lari makhraj huruf, lari tak makna? Lari. Duk yang syok bunyi letak apa kan? Allahu Akbar. Lama mana dah? Lama dah Hazai. Hak ni yang takut ni. Nah? Sebab tu perbetul balik bacaan. Kemudian yang ketiga kena baca bagi betul dalam rukun qauli, iaitulah membaca tahiyat akhir. Kena baca elok at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Assalam la tu mat asli. Macam mana nak kenal mat asli? Alif baris mati sebelum alif baris fathah. Baca dia 2 harakat. Kita baca Assalamu alayka. No, tak ada langsung. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ayyuhan nun yang bersyaddah. Hukum dia wajibal ghunnah. Apa maksud wajibal ghunnah? Wajib dengung. Berapa harakat? 2. Kita baca Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Tak ada apa pun. Allahu Akbar. Ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Lagi sekali mat asli. As-salah la tang la tu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Barulah rasa semayang tu rasa sedap, rasa lazat. Sebab tu ciri-ciri hati yang sakit, tanda-tanda hati yang sakit apa dia? Dia semayang tak rasa lazat. Dia semayang kira nak pederah habis-habis. Wirid orang baca Subhanallah, 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 Subhanallah. Dia baca apa? Sebelah. Bisik tepi dengar sebelah pada otak ya, malaikat di sebelah tu sepak lagi melilau. Baca subhanallah duduk sebelah. Alhamdulillah tak bunyi alhamdulillah, bunyi apa? Hamlah. Belum ni tak apa, betul tak? Allahu akbar tak bunyi Allahu akbar, bunyi apa? Akbar. Bunyi saya aku tahu. Cucu kata tok start datang apa? Allahu akbar. Nah, kemudian yang keempat, selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Allahumma wajibal ghunnah. Allahumma salli ala Muhammad wajibal ghunnah. Nak kenal wajibal ghunnah, huruf dia ada 2, iaitu nun dan mim yang bersyaddah.
syaddah. Kena dengung dua harakat. Sebab tu waktu selawat tu dalam tahiyat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu waktu baca tahiyat kita baca asyhadu an la ilaha illallah, baru kita angkat. Angkat tu tak payah turun dah. Waktu angkat tu niat dalam hati, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Sampai mana? Sampai innaka hamidun majid. Ni sat turun sat naik, sat turun sat naik. Ada yang syok main gitu lah. Habis orang tanya, pasal apa dia buat gitu ni? Dia kata boring, yang Tok Iman lambat bagi salam. Sebab tu ulama fiqh kata kalau sengaja buat boleh batal sembahyang walaupun dia anggota yang kecil. Dan kata almarhum Tuan Guru Dato' Hasanuddin Al-Hafiz, dia kata hati-hati sebab yang berjenis buat lagu ni adalah golongan Syiah. Takut kita jadi orang-orang yang ikut Syiah pula. Kemudian yang kelima, kena baca bagi betul dalam sembahyang, iaitulah memberi salam yang pertama. Bagi salam yang pertama tu wajib dirukun. Tapi kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok balik tajwid dia, alif fathah sin syadda fathah asa, lam fathah alif madala, lam fathah alif mada, hukum dia mad asli. Berapa harakat kena baca? 2. Jangan panjang sangat, 2. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. La tu 2 harakat. Tapi kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jaga elok-elok. Tu tajwid. Tapi kalau dia tengah duk belajar tapi masih lagi buat salah, amalan dia Allah Ta'ala terima tak? Terima. Pasal apa? Pasal dia sedang belajar. Masalah dia pasal kita ni kurang ajar. Kan? Pasal tak mau belajar. Tu masalah. Orang abang tadi, jom kita pergi mengaji. Oh, tidak dan. Tadi tempat rumah kita ni, dia pun nak buat main kat rumah kita. Oh, I tidak dan. Kan? Tanya maklum, pasal apa tak pergi mengaji? Pasal mana ke lutut. Dengar rombongan nama dia awal ni. Orang kata ni maklum kata sakit lutut. Maklum tak pergi rombongan. Walaupun tahu nak kena jalan banyak tapi tak pernah miss. Tapi kalau nak main mengaji, nak main mayang jemaah, Allah tu alasan dia. Sakit lutut tu. Sakit lutut, sibuk dia. Tapi kalau bab mengaji, Allah. Bab nak pergi tempat-tempat lain, tempat seronok, pasar malam, ajak pergi lah bila masa pun. Tak larat pun gagah pergi punya seronok. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'la, Allah Ta'ala kata bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kata Allah, kamu lebih pentingkan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu kata Allah lebih baik dan kekal. Assalamualaikum kena jaga elok. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. 2 harakat. Jangan kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sama lah kalau kita pergi rumah orang bagi salam. Pergi rumah orang bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, bunyi macam Arab tak sanggup dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aisyah bunyi Assalamualaikum. Bunyi Salkom terus. Jenis Salkom tu jawab dia Maxis. Dia tahan buat tak jawab kalau salamku support. Abang kami sini Salkom lain tak apa clear. Maxis boleh gagah. Kan? Bagi salam bagi betul.
Sebab tu orang perempuan Melayu kita ni, dia bagi salam cukup sedap, tapi tak betul. Dia bagi salam macam mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Tambah pula tengah. Kum belakang pendek ke panjang? Pendek. Dia tak nak buat gona ni, tak ni duk besar lagu tu. Nak rasa sedap. Pergi orang Assalamualaikum. Dengar sedap tapi tak dapat pahala. Pergi rumah orang bagi salam, duk tengah ke tepi? Tu dia. Selama ni duk tang mana? Duk tepi, jangan duk tengah pintu. Adab dia. Bila masuk rumah orang, kemudian bila tetamu jamu kita, hak kita sebagai tetamu berapa? Kalau ada jamu cok kodok 10 biji. Hak kita berapa? Tetamu 7 biji ya. Ni balas sampai habis. Abang lah kata rumah nak buat channel lapar. Tu abang lah tu, depan tu kedai ada je. Tu jenis mangkuk ayun. Kecuali kalau tu rumah tak barang tak tekuk suruh perhabis. Tak makan perhabis. Tu jilat pinggan pun tak apa. Hak kita sebagai tetamu 70% dah. Jangan makan sampai habis. Kecuali rumah tu rumah adik-beradik kita, dia suruh makan perhabis tak apa, dia tak ada lagi tak apa. Ni kita balas sampai habis. Padahal dia nak taruh sikit kat anak dia. Dia tak buat guna lapang dia tu. Allahu Akbar. Kemudian kalau kita ziarah orang sakit, dia pun jamu kita depan orang sakit. Kalau kita makan depan orang sakit, hukum dia makruh. Kalau boleh kita ni tak apalah, makan di luar tak apalah. Tak mau makan. Ni kita duk makan cucak. Sambil duk kata kat orang sakit, "Oi, mai makan sedap ni." Yang kau tu duk telan elok berdebuk. Itu aku balingkan batai dia tak kira. Jangan buat begitu. Kemudian kalau kita ziarah orang yang sedang sakit nazak nak meninggal dunia, kita digalakkan, kata ulama, duduk di kiri dan kanan dia, berdoa kepada Allah. Jangan duduk di hujung kepala dia. Sebab yang duduk di hujung kepala siapa dia? Malaikat maut. Tiba-tiba kita buat pandai pergi duduk ujung. Tu imam kata, malaikat kata, ni tempat aku ni. Aku perasan 2 orang lah. Anak ambil seorang jadi 2. 2 juga dia. Pergi duduk tempat malaikat apa tu. Ni ulama sebut. Sebab tu kita jaga adab-adab kita. Sebab tu bila kita jadi orang yang mengaji, jadi indah hidup kita. Kita buat dalam keadaan kita ada ilmu, bukan sekat dapat pahala, kita rasa sempurna kerja buat kita. Sempurna kerja buat kita. Okey, kita masuk dalam bab tauhid. Dalam ilmu tauhid, kalau kita cek balik, orang, tanda-tanda orang yang ma'rifatullah ada 3. Tanda-tanda orang yang ma'rifatullah. Ma'rifatullah ni maksud apa dia? Orang yang kenal Allah. Ada 3 tanda. Yang pertama, dia jazam. Apa maksud jazam? Jazam ni maksud dia orang yang yakin sungguh-sungguh, 100% yakin. Ni orang yang ma'rifatullah. Dia yakin rezeki tu mai daripada Allah. Sebab tu kita kena banyak sedekah. Tu sah dia kata, "Ustaz, kami terkesan dengan PKP ni, nak sedekah ke mana?" Sedekah. Sebab sedekah, jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Sebab kita yakin sedekah itu mai daripada Allah. Cuma satu lagi kita tambah, lepas kita sedekah, kita berdoa. Kita jarang sedekah, lepas tu berdoa. Lepas sedekah berdoa, minta ke Allah. Sebab kita semua ni ada banyak masalah. Cuma Allah Ta'ala saja yang tahu. Sebab doa lepas sedekah ni mustajab doa. Sebab tu orang yang tak ada anak, kata ulama, kata almarhum Tuan Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala, dia kata siapa yang tak ada anak, pertama sekali hak suami tu, suruh pergi semayang subuh tiap-tiap hari di masjid. Pertama semayang subuh berjemaah di masjid surau kalau nak anak. Kemudian
Sebelum sembahyang subuh, sembahyang sunat qabliyah subuh. Kemudian bawa duit sedekah subuh. Lepas sedekah subuh berdoa, ya Allah, aku nak anak, ya Allah, kurniakan anak kepada aku, ya Allah. Ramai dah orang yang buat berjaya. Ni subuh pun tak jaga. Sebab tu kita kalau nak sungguh-sungguh ke Allah, buat tu, Allah Ta'ala bagi lah. Tapi subuh pun tak ada, main doa bak nak anak. Okey. Kemudian yang kedua, mutabaqul lil haqq. Maksud dia berbetulan dengan perkara yang sebenar. Tu beriman sungguh. Ada orang tanya dia, hang beriman dengan Allah tak? Beriman? Bagaimana hang beriman dengan Allah? Dia kata Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat pendengar, bersifat dengan sifat perkuasa. Maknanya yakin sungguh-sungguh dengan Allah. Kemudian berbetulan dengan perkara yang sebenar. Allah Ta'ala ni memang kuasa sungguh. Kemudian yang ketiga, iaitulah dalil. Makna kata, dia orang tanya dia, hang yakin tak Allah Ta'ala ni ada? Ada. Tanda Allah Ta'ala ni ada? Dia sebut ayat Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala lah yang menjadikan langit dan bumi. Lagi tanda-tanda adanya Allah Ta'ala, dia habaq hukum akal pula. Di antaranya dia kata adanya alam ini. Maknanya itu orang yang ma'rifatullah, orang yang kenal Allah. Kemudian timbul isu lah ni, dengan isu kalimah Allah. Siapa yang setuju bahawa kalimah Allah ni boleh digunakan oleh agama lain? Kat tangan. Ada setuju tak? Kita orang yang mengaji, jangan sekali-kali kita bersetuju. Sebab almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, dia kata kalau kita setuju agama lain guna nama Allah, maknanya kita merelakan Allah itu disyirikkan. Kita tengok syahadah kita. Kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Maksud dia, aku naik saksi la ilaha, tiada Tuhan. Apa maksud tiada Tuhan? Kita nak nafikan kod-kod ada Tuhan yang sama dengan Allah. Sebab tu disebut la ilaha tu maksud dia tiada Tuhan. Maksud dia kita nak nafi sungguh-sungguh, tidak ada Tuhan lah illallah, kecuali Allah saja Tuhan kita. Tiba-tiba kita bagi ke orang guna kalimah Allah. Di mana syahadah kita? Mana kita reda? Dan Nabi kata man reda bi maksiatin maksiatun. Nabi kata siapa yang reda dengan maksiat, dia buat maksiat. Nabi kata man reda bi kufrun. Nabi kata siapa yang reda dengan kekufuran, maka dia juga adalah kufur. Tu pun dalam Facebook tengok depa duk komen, ya Allah, hak jenis tak mengaji. Dia ni cakap pakai kepala otak. Dia tak tahu dia syahadah tu lagu mana. Boleh rosak akidah. Okey, kita tengok pula orang yang tak makrifatullah. Orang yang tak makrifah, yang pertama dia tak jazam, dia tak yakin sungguh-sungguh. Orang tanya dia, Allah Ta'ala ni ada tak? Dia kata tak tahu, ada tak ada tau. Sebab tu orang yang tak makrifatullah dinamakan dengan jahil basit. Apa maksud jahil basit? Orang yang bodoh. Orang bodoh, orang yang tak tahu apa. Orang tanya Allah macam mana pun dia tak boleh nak abang. Nak cerita sifat Allah tu dia tak boleh abang. Sebab kalau orang tanya kita, Allah Ta'ala ni lagu mana? Jawab dia, tak ada lagu. Orang tanya, Allah Ta'ala ni lagu mana? Jawab, tak ada lagu. Nak abang lagu mana? Tak ada lagu. Nak abang macam mana? Allah Ta'ala ni macam mana? Jawab dia, tak ada macam. Itu mudah faham. Tak ada lagu, tak ada macam. Nak abang mana? Kalau orang tanya, Allah Ta'ala duduk ni mana? Allah Ta'ala tidak bertempat. Sebab tu bila kita mengaji, lagu tu no. Kemudian yang kedua, orang yang tidak jazam, bila orang tanya dia, Allah Ta'ala Tuhan ni ada tak? Dia yakin ada. Tapi i'tiqad dia tak betul.
Contoh orang Kristian, dia mengaku Tuhan tu ada, tapi bagi dia Tuhan tu ada anak. Makna kata dia tak mutabaqul lil haq, dia tidak bertepatan dengan yang sebenar. Maka orang yang tidak bertepatan dengan beriman dengan Allah dalam keadaan tidak bertepatan dengan hal yang sebenar disebut dengan jahil basit, jahil murakkab. Apa maksud jahil murakkab? Kita duduk dengar jahil murakkab kan. Jahil murakkab ni maksud dia dua jahil yang tersusun. Yang pertama, jahil dia sebab dia tak tahu. Yang kedua, dia tak tahu kata dia tak tahu. Orang kampung panggil bodoh piang. Itu bahasa yang tepat. Yang pertama, dia tak tahu. Yang kedua, dia tak tahu kata dia tak tahu. Maksud dia apa itu? Jahil murakkab. Jahil murakkab. Orang ni jahil murakkab tu. Ataupun orang kampung panggil bodoh piang. Ni bodoh piang tu. Bodoh piang ni bodoh yang level paling rendah kali ya. Okey, kemudian yang ketiga, dia yakin Allah Ta'ala, dia tahu Allah Ta'ala tu ada, tapi dia tak boleh buat mai dalil. Disebut dengan orang yang muqallid. Muqallid ni orang yang macam mana? Orang yang beriman hanya sekadar tiru-tiru sahaja. Orang tanya dia, Allah Ta'ala ni ada tak? Dia jawab ada. Tanda Allah Ta'ala ni ada? Kau tu tanya dia, tanda Allah Ta'ala ni ada? Dia kata, aku duduk ngaji lama lah, ustaz tu duduk abang kata ada. Kan, Tok Wan aku dulu dia serban tu, dia 3 bakui. Dia apa abang ada? Takkan tak percaya Tok Wan aku. Kan, tu jenis orang yang beriman hanya sekadar tiru-tiru sahaja. Iman dia sah tak? Iman dia sah tak? Iman dia tidak sah. Sebab tu kena mengaji, kena kenal Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Sebab tu dalam kitab Tauhid disebut oleh Tuan Guru pengarang kitab, ketahui olehmu. Apa maksud ketahui olehmu? Kena mengaji sampai pandai. Kena mengaji sampai faham. Kemudian kita masuk balik. Dalam sifat 20 dibahagikan pula kepada 4. Sifat 20 kita bagi pada 4. Yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni adalah disebut nafsiyah ni diri. Walaupun kita nak guna kepada Allah ni tak sesuai, tapi kita guna juga nak bagi faham. Bila sebut nafsiyah ni diri. Ada berapa sifat nafsiyah? Ada satu, nama dia wujud. Wujud ni adalah sifat diri Allah, iaitu ada. Dan sifat nafsiyah Allah ni, dia duduk dalam kategori sungguh ya. Sungguh. Dia bukan dalam bentuk ada, dia sungguh. Maksud dia, contoh orang kata, PA tu lawa sungguh ya. Kita kata lawa sungguh. Dia sungguh ya. Orang tak kata Mina tu lawa ada ke? Ada tu. Hanya apa ni, Mina tu ada lawa. Yang cakap macam tu Bangla ada. Bangla tahu tu itu orang cantik lawa ada. Kan? Tapi kita tak kata dia tu tak lawa, tak ada lawa, tapi dia sungguh. Lawa sungguh. Dia sungguh ya. Sungguh ni maksud kata sifat yang ada pada Allah yang boleh sampai hanya sekadar pemikiran kita je. Kita boleh faham adanya Allah itu dengan cara kepahaman. Macam kita lah ni ada tak? Ada pasal apa? Pasal kita hidup. Bila mati orang tak ada. Walaupun kita tak tanam ni. Orang tamu tak ada. Padahal duduk tercongor, duduk ada. Kan? Maknanya ada Allah Ta'ala ni bukan di zat Allah Ta'ala tu, tapi adanya Allah Ta'ala tu adalah pada pemahaman kita. Sebab tu kata ulama, kalau Allah Ta'ala buka hijab, tak nampak, kita tak nampak adanya Allah Ta'ala tu. Sebab ada tu tak tahu duduk mana. Macam kita kata handsome. Oi, mak tu handsome. Handsome dia tahu mana? Melebar tahu mana? Tang hidung dia ke? Tang mata dia ke? Segak orang tu, segak seorang perempuan tu, segak tang mana? Tak tahu nak abang. Mana kata tak nampak. Cuma kita boleh faham saja. Sebab itu kata ulama, sifat yang sifat 20 ni dia ada 2 kategori.
Yang pertama yang boleh kita faham hanya sekadar pemahaman yang disebut dengan sungguh. Sungguh ya. Allah Ta'ala ni ada. Sungguh ya. Sungguh. Kalau buka hijab, tengok sungguh tu tak boleh tengok. Kalau scan pun tak nampak. Macam kita ada. Ada kita ni duduk tak mana? Nak cari tak mana? Duduk tak betih kering ni? Tak. Ada kita tu, ada yang boleh kata faham. Faham kita. Orang tanya ayah kita ada ni? Tak ada dah. Kan? Orang tanya mak kita ada ni? Ada ni. Ada gitu maksud dia hidup. Bila mati, walaupun duduk depan kita, tak ada dia duduk ada. Ada tu, tak boleh nampak. Nah? Dan kedua pula adalah sifat salbiah. Sifat salbiah ni sifat apa? Sifat yang untuk menafikan sifat yang tidak ada pada Allah. Sifat ni digunakan untuk menafikan sifat yang tidak ada pada Allah. Contohnya baqa. Baqa ni maksud dia kekal. Kita nak nafikan bahawa Allah Ta'ala ni tidak binasa. Semuanya nak nafi ya. Baqa. Kemudian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala itu dengan sendiri. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Semua tu nak nafikan. Esok ni kalau Allah Ta'ala buka hijab sungguh, boleh tengok tak sifat tu? Tak boleh tengok. Dia cuma sampai pada segi pemahaman saja. Sebab tu kata ulama dia bukan sifat lagi. Tapi nak bagi kita faham, sifat salbiah ni untuk menafikan sifat-sifat yang tidak ada pada Allah. Sebab tu bila kita belajar sifat 20, rupanya payah juga tu. Sebab apa payah? Payah pasal sementara nak faham. Saya pun 2-3 kali baru faham. Rupanya dia sifat Allah ni dia ada dua. Satu sungguh, satu yang ada betul-betul pada Allah. Satu sungguh, satu yang betul-betul. Sungguh ni sungguh ya. Sungguh ni maksud kata kita faham kata benda tu ada. Tapi boleh nampak tak? Tak boleh nampak. Kemudian yang ketiga ialah sifat ma'ani. Sifat ma'ani inilah sifat yang ada sungguh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala buka hijab kepada kita esok di hari akhirat, boleh nampak tak? Boleh nampak. Boleh nampak sungguh. Ini sifat ma'ani. Sifat yang ada sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala buka hijab lah ni pun boleh kita tengok. Sebab itu disebut sifat ma'ani ni adalah sifat yang sering bertambah. Kalau kita ni manusia, sifat yang bertambah dan berkurang. Waktu muda dulu kita mendengar macam sifat Allah pendengar. Sifat samak pendengar. Allah Ta'ala pendengar sampai Allah Ta'ala boleh dengar walaupun benda tu kecil jatuh, Allah Ta'ala boleh dengar. Tapi sifat pendengar manusia terbatas. Waktu muda dengar elok dah kan, tapi bila mata kedengar sikit-sikit, lalah ini kena penyakit ni saya tak dengar langsung kan. Maknanya kita ni sentiasa berkurang. Tapi sifat Allah pendengar semakin bertambah. Begitu juga dengan kudrat. Kudrat kita makhluk, bila kita makan baru kuat. Bila tak makan kita jadilah lemah. Allah Ta'ala bukan macam tu. Kuasa Allah sentiasa bertambah. Kudrat ni apa dia? Riang. Sebab tu dalam sifat ma'ani ada satu lagi gabungan. Di antara sifat ma'ani ni kalau kita dengar disebut dengan ta'luk. Ta'luk kudrat, ta'luk iradat, ta'luk samak, ta'luk basar, ta'luk sami'. Kecuali ada satu je sifat ma'ani yang tak ada ta'luk, iaitulah sifat hayat. Sifat hayat tak ada ta'luk. Sebab sifat hayat ni dia tak bertambah, dia tak berkurang. Bila kita hidup kan. Kecuali kalau kita mendengar dia ada yang mendengar kuat, mendengar pelan. Kalau kita kata Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala boleh berkata banyak, berkata sikit dan sebagainya. Tapi bila sebut bab hayat dia tak ada ta'luk. Tapi kalau hak lain ada ta'luk. Apa maksud ta'luk? Ta'luk ni maksud dia bidang kuasa. Baru kita faham.
Yang kata takluk kudrat tu bidang kuasa bidang kekuasaan Allah. Sebab itu bila kita belajar ilmu tauhid, anak-anak kita, cucu kita nu hadap pi mengaji kelas kafar, kalau dibalik mai tanya kita, Tok nak tanya ni, Allah Ta'ala boleh tak mematikan diri dia? Mampu. Kalau kita kata Allah Ta'ala tak boleh mematikan diri dia, maksud dia Allah Ta'ala tu lemah. Padahal Allah Ta'ala tu berkuasa. Kalau kita kata Allah Ta'ala boleh mematikan diri dia, maknanya Allah Ta'ala tu binasa. Jawab kena. Sebab tu anak murid ni pun dia ada banyak kategori juga. Ada yang dia nak test, ada yang tujuan dia tak tahu sungguh. Ada tujuan dia nak tahu pasal apa jadi macam tu. Jadi jawab dia lagu mana? Kalau orang ramai tanya kita, ni Allah Ta'ala ni boleh tak? Kalau Allah Ta'ala buat anak untuk dia, nak jawab guna. Jawab dia mudah ya. Allah Ta'ala tidak akan menjadikan sesuatu yang mustahil. Itu jawapannya. Allah Ta'ala tidak akan mencipta sesuatu yang mustahil. Sebab itu bukan bidang kuasa Allah. Allah Ta'ala takkan buat. Ada setengah ulama kata Al-Imam Fakhrul Razi, dia kata Allah Ta'ala tak boleh buat. Dia kata Allah Ta'ala tak boleh buat. Jawapan tu betul, tapi tidak beradab. Allah Ta'ala tak boleh buat, jawapan tu betul, tapi tak beradab. Sebab bukan bidang kuasa Allah. Allah Ta'ala hanya buat perkara yang mungkin sahaja. Sebab ada orang yang tanya saya, dia kata, Ustaz, boleh tak Allah Ta'ala ni buat batu yang besar, kemudian dia sendiri tak boleh angkat? Ada orang tanya kita begitu? Ada kan? Sebab Allah Ta'ala tidak akan menciptakan sesuatu yang mustahil. Allah Ta'ala takkan buat. Sebab bukan bidang kuasa Allah. Contoh, ulama bagi kita faham. Beruk ataupun kera dia hanya boleh naik pokok. Tapi gajah pula, gajah boleh menumbangkan pokok, boleh bagi pokok terbalik. Tapi gajah boleh naik pokok tak? Boleh naik pokok tak? Tak boleh. Adakah gajah tu lemah? Lemah tak? Tak lemah. Pasal apa tak lemah? Sebab bukan bidang kuasa gajah untuk naik pokok. Sama dengan Allah Ta'ala. Bukan bidang kuasa Allah. Dan Allah Ta'ala habaq awal-awal lagi dah. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sebab tu bila kita mengaji ilmu tauhid, baru nampak. Takluk ni saya ulang kali apa dia? Bidang kuasa. Takluk kudrat maksud dia bidang kuasa kudrat. Takluk iradat bidang kuasa berkehendak. Takluk basar, iaitulah bidang kuasa melihat Allah. Semuanya ada bidang kuasa, kecuali hayat saja tak ada takluk. Pasal apa tak ada takluk? Sebab hayat ni dia tak ada tambah, dia tak ada berkurang. Hidup-hidup dia tak ada takluk. Satu tu dia tak ada. Dan sifat ma'ani ni kata ulama, kalau Allah Ta'ala buka hijab, boleh tengok, boleh nampak sungguh ada pada Allah Ta'ala. Yang lain tu, sifat-sifat Allah yang lain, semuanya adalah bersifat kepada kepahaman semata-mata. Sifat yang boleh sampai dengan akal kita, dengan kepahaman. Sebab dia tak boleh nampak. Contohnya adanya Allah Ta'ala itu boleh nampak tak? Tak boleh nampak. Cuma kita faham Allah Ta'ala tu ada. Samalah Allah Ta'ala itu baqa' kekal. Boleh tunjuk tak baqa' tu lagu mana? Tak boleh tunjuk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala itu dengan segala yang baru. Boleh tunjuk tak bagaimana yang disebutkan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith tu? Tak boleh. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdirinya Allah Ta'ala itu dengan sendiri. Boleh tunjuk tak macam mana bentuk dia? Tak boleh. Kecuali sifat ma'ani, isu Allah Ta'ala buka hijab, boleh tengok
Ada betul-betul pada Allah sifat kudrat Allah Ta'ala tu. Sifat apa dia? Sifat apa nama, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. 7. Semua tu boleh tengok sungguh-sungguh. Yang ada sungguh pada Allah Ta'ala. Dan satu lagi iaitulah sifat maknawiyah, iaitulah sambungan daripada sifat ma'ani, yang mana bila Allah Ta'ala tu berkuasa, maka Allah Ta'ala duduk dalam keadaan berada di dalam keadaan berkuasa. Sebab tu kaunuhu ni maksud dia hal keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa dan sebagainya. Sebab tu bila kita belajar ilmu tauhid, kita jadi faham. Tu dia lajak masa. Tak ada lagi kita buka kitab, tak apa, kita ulang balik. Sebab kita dah masuk dah bulan Syaban. Sebab tu kita cek balik semayang apa nama, puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa. Sebab tu tanda-tanda Ramadan nak mai ni cukup dekat dah. Tanda-tanda Ramadan nak mai cukup dah dekat. Tanda-tanda Ramadan nak mai cukup dekat, ada 3 tanda besar dia. 3 tanda besar. Yang pertama, banyaknya iklan-iklan raya. Di Facebook ada Sadela baju tanpa gosok. Warna tahu dah nak pakai warna apa. Sadela baju tanpa gosok. Lagi tanda kedua, tanda-tanda Ramadan nak mai, iklan buffet di hotel-hotel. Akan naik banyak lepas ni. Dan yang ketiga, tanda-tanda besar Ramadan apa dia? Iaitulah iklan dalam TV tu. Tengok ada perempuan dia pakai podah tu, kemudian dia bisik, dia kata Yusuf tayo. Tu memang tanda besar Ramadan nak mai. Tanda-tanda besar Ramadan nak mai. Tu tanda besar Ramadan nak mai. Sebab itu kita cek balik diri kita. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, walaupun hadis ni hadis dhaif, tapi kita boleh guna untuk diri kita. Nabi kata, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Nabi kata, barang siapa yang merasa gembira dengan kedatangan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan haramkan jasadnya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang rasa seronok Ramadan nak mai ni, Allah Ta'ala akan haramkan jasadnya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang tanya, maklum ni duk buat qiyam rumah bagi cantik ni, nak buat apa ni? Dia kata nak sambut Ramadan. Allahu Akbar. Ni duk beli baju segok-segok ni, nak raya lambat lagi. Dia tak nak pakai api tarawih tiap malam. Allahu Akbar. Ni duk main tarawih malam-malam, tujuh telekung, tik lalat bersiung. Hak laki pergi semayang tarawih, tarik ketiak, takbir tu dia terangkat ketiak berlubang, member duduk sebelah pingsan. Pakai baju elok-elok bulan Ramadan, nak tunjuk ke Allah. Ni kita raya baru nak segak. Baru Ramadan tu, tarawih tu pakai bagi segak. Rumah siap bagi elok-elok. Ni duk rasa seronok ni, Ramadan nak mai, duk rasa dah ni. Tu orang yang macam tu, kata Rasulullah, haramallahu jasadahu ala niran. Allah Ta'ala akan haramkan jasadnya daripada api neraka Allah. Sebab itu ada 5 malam, kata Imam Syafi'i, yang mustajab doa. Malam yang pertama ialah malam Jumaat, macam semalam ni mustajab doa. Yang kedua malam mustajab doa, iaitulah malam yang pertama pada bulan Rejab. Lepas hari, lepas dah. Ni yang ketiga ni, tolong jaga, iaitulah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ni malam keampunan Allah. Dan malam ni malam yang cukup mustajab doa. Malam mustajab doa. Tiba-tiba malam nisfu Sya'ban ni tak berdoa, duk menerap depan TV, duk tengok ulangan Marry Me Señorita. Supi mati dah. Bertaharap ustaz ni tengok kau. Mati dah. Mak unta dia belah. Aduh. Kita dengan drama ni habis riang. Duk menerak depan tu, haram tak doa dah. Padahal malam tu adalah malam
rahmat Allah. Allah Ta'ala turun mai ke langit dunia. Maksud turun mai ke langit dunia tu maksud dia turunnya rahmat Allah. Dan pada malam itu 3 orang yang Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Yang pertama, orang yang mensyirikkan Allah. Kalau dia tak bertaubat, dosa dia Allah Ta'ala tak ampun malam tu. Yang kedua, orang yang derhaka terhadap kedua ibu dan ayah dia. Yang ketiga, orang yang minum arak, yang tak bertaubat ataupun dia isap dadah. Dia tak bertaubat kepada Allah, maka dosanya tak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tolong doa malam tu. Main masjid, surau, baca Yasin, minta sungguh-sungguh ke Allah. Kemudian yang keempat, malam yang mustajab doa ialah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni malam apa? Malam belanjawan Allah. Malam itulah Allah Ta'ala tentukan sama ada kita boleh hidup ataupun tidak pada tahun berikutnya. Sebab tu orang yang betul-betul faham, dia akan jaga sungguh-sungguh malam yang terakhir. Sebab apa? Sebab dia nak minta ke Allah supaya dipanjangkan usia dia. Ni malam tu lah kalut sungguh. 10 malam terakhir tu Allah kalut sungguh. Lansiak tak pasang lagi, dia kata. Hantu raya tak boleh lagi. Jebon tak pasang lagi. Kan? Mangkuk hayun tak beli lagi. Allahu Akbar. Sampai surah-surah Al-Mulk tak baca dah waktu tu. Oh, sibuk. Muk apa Al-Mulk ni lah. Pakai tak baca dah. Dan malam yang kelima, malam mustajab doa, iaitulah malam 2 hari raya. Malam hari raya Aidilfitri dan malam hari raya Aidil Adha. Malam tu. Tapi kita malam tu lah sibuk sungguh, tak ada nak doa. Rugi ya. Sebab Nabi kata orang yang menghidupkan malam 2 hari raya, maka esok di hari akhirat nanti dia akan dibangunkan dalam keadaan jiwa yang tenang. Saat orang lain semua huru-hara, dia bangun tenang ya waktu tu. Sebab apa? Sebab dia menghidupkan malam 2 hari raya. Malam tu kalau boleh buat sembahyang sunat tasbih, seronok. Ya? Orang yang boleh buat tu dia akan rasa dia tak boleh tinggal. Dia akan beringat dia lepas sembahyang Isyak lagi dia mesti buat dulu. Kunci pintu elok, buat sembahyang sunat tasbih. Memang best. Akan rasa tengok Allahu Akbar. Ni duk tak payah tiap-tiap tahun duk macam tu. Semua tak dan, tidak dan. Esok akhirat duk menyesal. Allahu Akbar. Tu 5 malam yang mustajab doa. Minta ke Allah, ya Allah panjangkan usia kami ya Allah. Berkatilah kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikan kami masuk dalam bulan Ramadan. Barulah kita masuk dalam bulan Ramadan tu, kita rasa seronok. Sebab doa kita dimakbulkan oleh Allah. Masuk saja maghrib bulan Ramadan tu, lepas sembahyang maghrib tu, buat sujud syukur. Buat sujud syukur. Sebab Allah Ta'ala panjangkan usia kita masuk Ramadan. Sebab kita ni banyak dosa ke banyak pahala? Dosa. Dan kalau kita nak pergi mana pun mulai hari ni, banyakkan sedekah. Sebab sebaik-baik sedekah adalah pada bulan Ramadan. Sebab tu kawan-kawan saya duduk sembang, orang hak kaya-kaya, mereka nak sedekah, mereka buka beg duit, tengok duit hak paling yang paling mahal, yang ada note yang paling mahal, note 100, note 50, mereka ambil hak tu, buh dalam tabung. Kita buka-buka tengok Allah, ketahuan tak ada kecil. Tak ada kecil. Lepas tu terbubuh hak besar. Pergi masjid terbubuh hak besar. Duit ada 51. Dia nak bubuh hak RM1, pergi bubuh hak 50. Lepas tu menengung tepi tabung. Orang lain pakat balik habis, tinggal Tok Siak. Tok Siak tanya, ni awak tak balik lagi, tak pak nasi ya? Dia tak makan nasi, tak apa lagi. Awak nak abang segan. Kata awak tadi nak bos RM1, tebus 50. Aduh! Tu nak ambil balik. Nak ambil balik. Allahu Akbar. Kita ni tak yakin dengan Allah. Sahabat saya cerita bagaimana seorang sahabat itu memang kaya sungguh.
Dia pergi Mekah umrah, pergi buat umrah, tiba-tiba sahabat dia pun meninggal. Sahabat meninggal ni orang susah. Dia buat keluar 10,000 rial bagi untuk uruskan sahabat dia pun. Lepas tu dia kata pula kat dia geng ni, dia kata hampa tengok sekali Allah Ta'ala nak gandakan rezeki aku banyak mana, hampa tunggu tengok. Duk sat orang telefon bagi tahu kat dia, ni cik dapat dah projek 100,000. Allahu Akbar. Cuma kita je tak yakin. Kadang-kadang kita sedekah, kita nak habuan kita macam tu juga. Contohnya kita sedekah duit, kita nak juga dalam bentuk duit. Dia tak sedar kadang-kadang Allah Ta'ala bagi dalam bentuk yang lain. Contohnya orang dia lintas jalan, kan? Dia lintas jalan, dia terselamat. Orang yang ikut belakang dia lintas tak ada, Allah Ta'ala selamatkan dia. Dia lalu dalam hutan, kawan yang belakang kena patuk dengan ular, dia tak kena. Pasal apa? Mungkin dengan sedekah dia. Tapi kita kalau sedekah duit, kita nak pun Allah Ta'ala ganti balik dengan duit. Dia tak sedar Allah Ta'ala bagi boleh main mengaji, itu pun adalah satu rezeki. Aku duk main mengaji ni pasal aku duk sedekah banyak orang ni, kan? Kes tu kenapa kita tak sedekah? Allah, buat pariah berat sangat ni, gaya nak main sakit lutut, kan? Tapi yang kita ni, kawan kita sakit lutut pun boleh main lagi. Saya pergi baru ni kuliah di masjid di surau dekat Lunas. Ada seorang kawan ni, dia kaki dia sampai berbesi tu, patah. Bila tanya balik orang kat tu, dia kata 5 waktu duk ada di surau. Dia main tu, anak dia tolong main tak, 5 waktu duk ada di surau. Yang kita duk sihat haram tak main. Allahu Akbar. Yang dia ni nak semayang pun punya payah tunjuk kaki dan sebagainya. Tu kadang-kadang saya duk fikir, ada setengah orang dia boleh beli basikal harga 20,000 duk kayuh. Duk kayuh pun boleh kayuh sampai 30 km punya seronok. Tapi tak boleh nak kayuh mai kot masjid walaupun 100 meter. 100 meter lah rumah dengan masjid, tapi tak boleh kayuh. Tapi yang boleh kayuh 30 meter, 30 km, orang tahan kan ni kayuh mana tu, kayuh Perak. Yang masjid depan rumah haram, tak boleh kayuh pergi. Isu nak jawab tentang apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cakap tu dulu, tak ada nak baca kitab, tapi tak apalah. Kita orang kata apa, refresh balik. Refresh balik, dan insya-Allah kelas kita nak jalan nak bulan Ramadan, jalan. Jalan macam biasa. Sebab bulan Ramadan ni Nabi kata siapa yang buat amalan yang wajib dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala gandakan pahalanya sebanyak 70 kali ganda. 70 kali ganda. Maknanya kita main duduk dalam majlis ilmu bulan Ramadan, pahalanya digandakan sebanyak 70 kali ganda. Sebab majlis ilmu ni wajib ke sunat? Wajib. Kemudian belajar satu bab daripada ilmu Allah, Nabi kata lebih afdal daripada kita sembahyang sunat 1000 rakaat. 1000 kali 70. Duk jawab banyak mana? Subhanallah. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijay khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ala siratikal mustaqim. Allahumma nawi qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbi ishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbi ishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbi ishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. InsyaAllah kita akan buat tahlil ringkas. Untuk siapa ni? Untuk semua kah? Untuk semua dan juga niat untuk diri sendiri. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala kulli wassahabati wa qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawi huquqi alaina ajma'in. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا نحيا وعلينا إن شاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan dari saya sendiri. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah Ustaz. Subhanallah. Buka jemaah duduk dalam dewan Ustaz. Dia pun tengah duduk packing makanan tu. Tapi kalau kita nak tengok kita cara kantong lah nah. Lepas tu untuk makluman orang yang suka rela esok gotong royong dekat masjid untuk packing telur tu. Kalau ada siapa yang masih ada kelapangan waktu, boleh dia alu-alukan esok aja. Pukul jam 9.30 pagi. Tak banyak pun telur tu dalam 700 biji je. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih.
Okey, terima kasih semua. Nah, lagi dapat signal. Tabung lah, tabung. Oh, tabung Ustaz. Oh, dah Allah sudah. Dah edaran ni. Surau. Dah edaran. Tabung Ustaz siapa yang nak bagi ni tambahan ni? Ada dah sudah hubung. Terima kasih boleh. Pahala buat pahala. Surah kat. Kau baru nak buat. Nah. Jumpa pula bila kau? Raya bulan puasa kan? Apa dia? Jumpa pula. Apa puasa dah? Puasa jangan macam besok. Okey, selamat berpuasa semua. Semangat. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Kita dah- Ya, terima kasih Allah SWT. Oh, itu Allah SWT. Terima kasih Allah SWT. Okey, terima kasih semua Allah SWT. Masjid usaha yang apa ruku tengok tu kat masjid lah. Lepas tu lah mungkin dalam dalam masa ada doa yakin dengan apa hadis macam tu. Kalau tak nak keluar sakit ambil daripada mana keluar sebaris-baris lah. Dah masuk video ke tu nak tengok. Boleh ke no? Ada skor sebagai pelan-pelan. Okey, untuk hari Khamis lah, hari Khamis tiap-tiap minggu Khamis kita ada kelas tajuan, tajwid. Asas tajwid. Jadi lalu buat ada sekali. Lalu kalau nak ada Kami sejak ada, tapi tadi tu memang tiada. InsyaAllah kita boleh hadirlah. Maksudnya pukul 3 petang. Pukul 3 petang. Habis apa? Ha? Dah. Oh, dah. Siapa nak makan laksa? Kita nasi laksa ada gopal dengan ayam semua. Siapa yang nak bagi iftar Ramadan, video semua boleh bagi sekarang. Dekat reti ya. Iftar Ramadan yang siapa senarai nama orang tu nak bagi cash. Oh, nak boleh tak? Okey. Tabung. Tak apa. Nanti bila kelas kita akan masuk. Tidak. Ya. Saya keluar nama untuk iftar Ramadan ni kan. Tapi saya tak transfer lagi. Satu Ramadan nanti boleh transfer. Tak apa boleh. Nama apa dia? Nama ha. Roma Muhammad Esok. Dah simple je. Saya ambil nomornya tu dari mana tak? Saya Kampung Selimau. Nombor telefon 012 695 68 02. 02. Okey. Baik dekat aktif. Iftar. Tengok tunjuk apa? Dah yang tu dia pun tolong tu imam. Tu imam nak buat mobil. Lepas tu dia masjid minta lagu kita tolong making. Awak tak main ke? Asal tak Oh, dah. ada hal sikit. Okey tak apa. Yang apa hari yang boleh ada lah dan ni. Ada ke kadang-kadang kita umum lah. Tak kalau duduk dalam grup tahu lah semua. Kena bawa orang ni tak bawa Quran Tak apa. kan ni? Ya boleh.